Nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Sadaqallahul azim. Halo. Adik, bangun. Manjada Wajada tetap meneruskan misi pencarian mereka yang berusaha meningkatkan kehidupan walaupun dihampar dengan berbagai dugaan hidup. Tiada istilah penat dalam berbuat kebaikan. Takdir Allah telah membawa kami ke Teluk Kemampok Dickson, Negeri Sembilan untuk membantu dan berkongsi kisah wanita cekal ini untuk dijadikan inspirasi Manjada Wajada kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Ila. Salam. Wah, Nisa, sila. Masuk ah. Masuk. Sihat Kak Ila? Wow, sihat. Masuk ah. Sila. Siapa ada kat dalam? Anak-anak ada. Rusilawati Hussein adalah insan yang kami maksudkan. Sekolah. Untuk sekolah. Maksudnya selain daripada akak jahit baju kurung semua tu, akak ada ambil tempahan seketing, langsir semua akak ambil lah. Ambil. Dia mensyukuri rahmat Allah yang telah memberi bahagia dalam meniti kehidupan bersama suami tercinta, Wan Zamri Wan Yaakob. Lebih membahagiakan, mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata yang sempurna. Dia rajin. Dia boleh buat macam-macam. Dulu akak dengan dia usaha kebun, buat kebun sikit-sikit kan. Menumpang berkebun, menanam, cucuk tanam kat tanah orang. Minta izin lah dulu kan dengan dia orang tanam. Macam-macam lah sayur-sayur kampung akak tanam. Dapatlah bantu naikkan taraf hidup sikit-sikit kan. Tatkala sedang diulit bahagia, siapa menyangka dugaan datang mengujinya. Suami yang sihat tiba-tiba jatuh sakit. Dia mengadu dengan akak, dia kata dia sakit, badan sakit-sakit, lemah-lemah. Akak ingat dia demam biasa. Esok tu perut dia sakit. Petang tak silap akak, petang perut dia sakit. Sakit dah tak tahan kan. Saya suruh dia pergi hospital. Segalanya berubah dengan sekelip mata. Pergi hospital masa tu akak tak tahu bawa kereta. Dia lah bawa dalam sakit-sakit tu, bawa kereta ke tengah ke tepi bawa kereta pergi hospital. Masuk terus ICU. Duduk ICU 2 hari. Lepas tu dia tak ada, meninggal. Lepas dia meninggal akak tak ada, hilang semangat akak. Jodoh, ajal dan maut telah ditentukan. Kasih sayang manusia tidak dapat mengatasi kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Pemergian suami tercinta yang juga tunggak keluarga amat dirasai kesannya. Segala tugas dan tanggungjawab digalas di bahunya sendiri. Hidup harus diteruskan demi anak-anak tersayang. Kebolehan menjahit yang dipelajarinya sewaktu muda dulu tidak disisihkan. Bermodalkan mesin jahit terpakai yang dibeli dengan duit simpanannya, dia mengambil tempahan baju tradisional dan alas meja dari jiran-jirannya, juga guru sekolah anaknya.
selain daripada menerima tempahan jahitan, Kak Ila menjahit hampir keseluruhan pakaian anak-anaknya, termasuk baju sekolah mereka. Lepas arwah tak ada, jahitan je lah akak tumpukan. Akak pastikan anak-anak akak biar dia orang hidup sempurna macam orang lain juga kan. Rusila gigih. Dia tahu dia tidak mempunyai cukup wang untuk menghadiri kursus jahitan. Namun, dia tetap berusaha belajar melalui majalah dan buku-buku jahitan yang dipinjam dari rakan-rakannya. Dengan peralatan yang sekadarnya, dia tetap bersyukur kerana masih dapat menjana pendapatan. Semua ini tidak pernah melunturkan semangat Rusila. Kak, kalau boleh, akak naklah mesin industri sebab sekarang mesin ni selalu rosak. Kadang akak duduk ke bawah kan, tak selesa. Kalau dapat mesin industri, selesa sikit kan. Jahitan dia pun laju kan, mesin ni lambat sikit. Dapat jahitan tu, dapat ambil tempahan lagi banyak, lagi cepat kan, lagi cepat siap. Cepat mesin industri tu dia laju sikit kan. Dia yakin setiap yang terjadi pasti ada hikmahnya. Nabi cakap, maksudnya setiap musibah tu ada kebaikan yang Allah nak berikan dekat hamba yang diuji itu. Ya? Jadi untuk mendapat kebaikan ini yang dijanjikan oleh Allah, maka kita perlu bersabar. Itu sahaja syaratnya. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didiklah, yakni ajarlah anak-anak kamu 3 sifat. Pertama, kasih kepada nabi kamu. Kedua, kasih kepada keluarganya. Ketiga, membaca Al-Quran. Riwayat At-Tabrani. Alhamdulillah lah anak-anak akak daripada umur 17 tahun ke 5 tahun dia orang faham lah kan masalah akak. Kalau akak banyak jahitan, dia orang tolonglah buat kerja dapur. Masak ke, sapu rumah, jemur kain, basuh kain. Bolehlah harap kan. Dia orang faham. Membesarkan 4 orang anaknya yang masih bersekolah sendirian merupakan cabaran besar baginya. Dialah ibu, dia jugalah bapa kepada Syahrul, Syafiq, Nadia dan Najihah. Mengerti akan kesusahan yang dilalui ibunya, anak-anak yang ringan tulang ini setia membantu menguruskan rutin harian. Tanpa perlu disuruh, Syahrul, Syafiq dan Nadia tahu tugas mereka. Bagi Syafiq dan Nadia, mencuci dan menjemur baju adalah rutin harian mereka. Walaupun lelaki, Syahrul tidak pernah merasa kekok melakukan kerja rumah. Selaku anak sulung, Syahrul bertanggungjawab memastikan adik-adiknya terurus. Kebiasaannya, Syahrul yang akan memasak sambil dibantu adik-adiknya jika ibunya sibuk menyiapkan tempahan menjahit. Mereka tidak pernah merungut dengan rezeki mereka. Apa yang dikurniakan Allah dikongsi bersama tanpa mengeluh. Menikmati rezeki yang ada bersama adalah nikmat yang tidak terhingga buat mereka. Allah memberikan nikmat kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi nikmat, sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tiada yang mengambil pengajaran kecuali orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 269. Demi membantu Rusila menjadi insan yang lebih berdaya maju dan bersemangat, TV Al-Hijrah telah membawa Ustaz Said Syahrizan untuk memberikan suntikan semangat buatnya sekeluarga. Nabi cakap, maksudnya setiap musibah tu ada kebaikan yang Allah nak berikan dekat hamba yang diuji itu. Ya. Jadi untuk mendapat kebaikan ini yang dijanjikan oleh Allah, maka kita perlu bersabar. Itu sahaja syarat dia.
Ya, syarat itu dengan sabar atas ujian itu baru Allah akan kurniakan kebaikan yang Nabi SAW janjikan. Jadi apakah kebaikan tu? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Maksudnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan ujian ataupun musibah yang dalam bentuk ketakutan ataupun kelaparan ataupun kehilangan harta benda, kehilangan nyawa yang disayangi, kehilangan hasil tanaman, buah-buahan. Wa basyiril mukminin. Maksudnya berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Rusila yakin dengan rezeki Allah. Dia pasti akan ada sinar baru buat keluarganya. Jatuh bangun seseorang dalam kehidupan merupakan roda putaran dalam kehidupan. Jatuh bangun, itu biasa. Tak semestinya seseorang itu akan sentiasa bangun, dia pasti akan jatuh. Apabila jatuh, bukan bermakna dia tidak boleh bangun kembali. Maka perlu bangun dan tidak boleh perlu putus asa. Yang penting perlu ada keazaman untuk merubah diri itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang itu kecuali mereka merubah nasib mereka sendiri. Melihat akan kesungguhan dan semangat Rusila yang berkobar-kobar, Manjada Wajada bersama Affin Bank telah bersetuju untuk membantu Rusila dalam mengembangkan lagi kemahirannya dalam bidang jahitan. Masa sekarang ni akak belajar tengok majalah-majalah aja kan. Orang kata tak expert lah. Kalau boleh akak, kalau ada bantuan khusus mana-mana kan, akak ingin sangat nak sangat khusus kan. Biar akak lebih pandai lagi jahit baju-baju fashion. Selama ni akak fashion akak tak pandai sangat. Manjada Wajada menghargai kesudian pihak kemas daerah Port Dickson dalam membantu memberikan kursus jahitan profesional kepada Rusila. Kak Ella buat apa ni? Oh, saya buat pola. Pola. Kenapa kalau sebelum menjahit kita kena buat pola dulu? Oh, tadi cikgu ajar kita mesti buat pola ni. Kalau tidak ukurannya tak tepat. Macam Sebab akak baru belajar kan. Ya. Harta kalau semakin kita gunakan dia akan semakin habis. Tapi kalau ilmu semakin kita gunakan dia akan semakin bertambah. Lepas ni bolehlah Kak Ella kongsikan ilmu jahitan yang akak belajar hari ni dengan wanita-wanita kat luar sana. Terutamanya ibu tunggal. InsyaAllah bila akak pandai nanti akak akan kongsi pada orang lain. Okey. Bagus macam tu. Okey. Rusila memerhatikan dengan penuh kesungguhan. Setiap apa yang diajarkan didengar dengan teliti. Semakin hari, semangat untuk berjaya semakin menggunung tinggi. Dia tidak pernah ketinggalan mengikuti kelas yang diadakan 3 kali seminggu ini. Jika sebelum ini hanya baju tradisional dan langsir yang mudah sahaja yang dia tahu, kini dengan kursus ini, dia sudah mahir menjahit berbagai jenis baju dan langsir. Pengiktirafan dari kursus ini akan dijadikan sebagai batu loncatan untuknya agar orang ramai lebih yakin terhadap hasilnya. Misi bantuan diteruskan lagi. Kami membawa Rusila ke kedai membekal peralatan jahitan bagi membeli keperluan jahitan untuk memudahkannya menerima tempahan. Tergambar keceriaan di wajah wanita cekal ini tatkala memilih keperluan jahitan. Impiannya semakin nyata. Tiada lagi angan-angan kosong. Segalanya dipermudahkan Allah. Setiap keperluan yang diperlukan lengkap dibeli. Puan Rusilawati ini adalah satu contoh yang terbaik ibu-ibu tunggal, terutamanya yang hidup dalam keadaan kepayahan setelah menerima musibah kematian suami. Dan hari ini apabila diberikan bantuan itu, kita memastikan bahawa dia mendapat kail supaya dia dapat
berterusan menyara kehidupan 4 orang anaknya yang masih bersekolah. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Imran ayat 139. Adakah hari esok akan lebih bermakna buat Rusila sekeluarga? Nantikan selepas ini. Kegigihan Rusila untuk berjaya dalam bidang jahitan mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Biksan Sendirian Berhad. Okey, ini desain untuk papan tanda dah siap. Okey tak? Okey, cantik ni alhamdulillah. Alhamdulillah pihak Biksan sudi untuk menaja papan tanda untuk mempromosikan perkhidmatan jahitan Kak Ella. Dan apa yang tinggal lepas ni, Kak Ella hanya perlu berusaha, doa dan tawakal. InsyaAllah projek ini akan berjaya. Dan pemasangan signboard akan dibuat hari ini juga kan? Ya, hari ini. Okey, terima kasih banyak. Sama. Keperitan yang Rusila lalui tidaklah ditanggung sendiri. Pihak JKKK Teluk Kemang juga banyak membantu. Kita nampak dia ni ada potensi, dia ada boleh menjahit kan. Kita rasa kita akan terus bantu mereka sebab dia ada anak ke sekolah yang anak ni macam orang kata macam-macam dia punya aset lah. Kalau dia betul jaga anak dia pandai besok, dia ada menyimpan sikit duit, dia mungkin satu hari esok dia akan menjadi ibu yang pandai mendidik anak-anak. Pihak JKK juga turut serta dalam memasang papan tanda perniagaan sebagai tanda sokongan mereka terhadap Rusila sekeluarga. Papan tanda terpacak teguh menanti pelanggan menghubunginya. Tidak terhenti setakat itu, jasa baik anak-anak kampung Teluk Kemang patut dicontohi. Mereka dengan rela hati membantu membuat dan mengedarkan risalah tempahan kepada orang ramai. Mercu kejayaan bukan suatu yang mudah untuk ditawan, tapi tidak mustahil untuk digapai. Bagi insan yang sentiasa berusaha, jalan buat Rusila kini terbuka luas. Mesin peralatan baru yang ditempah kini sudah menjadi miliknya. Sebuah mesin jahit lurus industri dan juga sebuah mesin jahit tepi industri disumbangkan bagi menampung tempahan dari pelanggannya. Saya mengharapkan bagi pihak Affin Islamic Bank bantuan zakat yang kita salurkan kepada Puan Rusilawati bukan saja memotivasikan Puan Rusilawati tetapi juga untuk satu bantuan yang akan merancakkan aktiviti ekonomi Puan Rusilawati supaya beliau dapat hidup dengan lebih selesa dan lebih sempurna bagi mendidik dan juga membesarkan 4 orang anaknya yang masih kecil dan masih bersekolah. Harapan yang dahulunya kelam mula menampakkan sinarnya. Pada Puan Rusilawati saya nasihatkan supaya mereka ni tabah menghadapi liku-liku hidup. Sebab ini dugaan Tuhan kan. Ada jangan susah hati sebab selagi kerajaan ada sekarang ni, kerajaan akan terus bantu. Kita akan usahakan supaya dia dapat mempromosikan barang-barang dia dengan cara yang lebih baik lagi dan saya yakin dia boleh maju lagi. Sebab kos menjahit sekarang pun dah tinggi kan. Kalau betul dipromosikan dia, kita tolong dia, saya rasa dia akan maju. Dia sentiasa optimis dengan apa yang dilakukan.
Walau ada yang memandang sebelah mata, Rusila akan terus melangkah maju ke hadapan. Rusila diuji dengan kehilangan suami tercinta. Namun ini bukanlah kekangan buat dirinya lagi. Kerana masih ada amanah Allah yang harus dilaksanakan. Satu hari nanti, pasti dia mampu tersenyum melihat kejayaan yang sedikit demi sedikit tercoret dalam lembaran diary hidupnya. Pada saat yang sedemikian itu, kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya. Dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia kepada hamba-hambanya yang taat. Bidang jahitan merupakan bidang yang dapat menjana pendapatan yang baik. Harga pasaran kini untuk tempahan sehelai baju kurung boleh mencecah ratusan ringgit bergantung kepada kreativiti penjahit dan tempahan. Selain itu, jahitan langsir juga memberikan pulangan yang lumayan bergantung kepada fashion yang dikehendaki. Harga bermula dari puluhan ringgit satu panel dan boleh mencecah ribuan ringgit. Terdapat banyak institusi yang boleh dirujuk, antaranya Kemas yang mengenakan bayaran berpatutan serendah RM10 sebulan disertai sijil kemahiran. Institusi lain seperti kolej komuniti juga menyediakan kursus-kursus kemahiran yang berbagai bergantung kepada minat individu. Dulu Kak. Alangkah sempitnya hidup tanpa cita-cita. Namun, apalah erti cita-cita tanpa usaha? Kak Rusila telah menunjukkan usaha dan keazamannya untuk berjaya, dan tugas kita ialah untuk berdoa agar terus dapat berubah ke arah kebaikan. Jika anda mempunyai sebarang komen atau pendapat, sila layari laman Facebook kami di www.facebook.com/manjadawajadah. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum. Kebanan digalas, keringat dikerang, tersungkur jatuh, bergagah berdiri. Tiada tangisan, tegar meniti ranjau hidup. Seraut wajah seribu harapan, secebis senyuman sejuta impian.